Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ustazah Nur Ain dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Hai anak-anak, apa khabar semua? Ustazah harap murid-murid semua masih berada dalam keadaan yang sihat dan gembira untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, pada minggu ini merupakan minggu pertama pelaksanaan Camp Bestari Solat. Jadi pada hari ini Ustazah akan mulakan dengan bahagian yang pertama. Jadi Ustazah harap sepanjang 6 hari bulan sehingga 30 hari bulan 9 ini anak-anak dapat memberikan kerjasama yang baik dalam camp ini. Kerana camp ini penting untuk memastikan anak-anak semua dapat melaksanakan solat dengan sempurna. Baik. Jom anak-anak terlebih dahulu kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak. Jadi pada hari ini, fokus Azhar dalam Camp Bestari Solat bahagian 1 adalah tentang wuduk. Bagaimana melaksanakan wuduk dengan sempurna. Jadi dalam bab wuduk ini, apa yang murid-murid perlu kuasai? Yang pertama adalah pengertian wuduk. Yang kedua, air mutlak. Yang ketiga, rukun wuduk. Dan yang keempat adalah sunat wuduk. Kita tengok yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan wuduk? Berwuduk ialah membasuh anggota-anggota tertentu dengan syarat-syarat tertentu beserta dengan niat. Itu yang dimaksudkan dengan wuduk. Yang mana wuduk ini kita hanya membasuh sebahagian anggota yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat dan mesti dimulakan dengan niat. Jadi sebelum kita berwuduk, kita perlu kenali apa dia air mutlak. Anak-anak, sebenarnya air mutlak ni anak-anak dah pernah belajar, betul ke tidak? Betul kan? Yang mana air mutlak ini digunakan untuk bersuci. Kerana air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Jadi apa dia air mutlak? Ada 7 jenis. Air laut, air hujan, air sungai, air mata air, air perigi, air embun dan air salji. Yang mana ke-7 jenis air ini kita boleh gunakan untuk mengambil wuduk ataupun mengambil air sembahyang. Jadi sebab itu kita kena kenal dengan jenis-jenis air mutlak. Bila anak-anak jumpa dengan ke-7 jenis air ini, maka anak-anak boleh gunakan untuk ambil air wuduk ataupun ambil air sembahyang. Jadi kita telah kenali dengan air mutlak dan air yang boleh digunakan untuk berwuduk. Jadi kita masuk kepada rukun wuduk. Apa yang dimaksudkan dengan rukun wuduk ni anak-anak? Bila Ustazah kata rukun, maksudnya wajib. Perkara yang wajib dilaksanakan ataupun perbuatan yang wajib dilaksanakan ketika berwuduk. Kalau anak-anak tinggalkan perkara-perkara rukun wuduk ini, maka rukun wuduk ataupun wuduk anak-anak itu tidak sah. Jadi anak-anak kena tahu apa rukun wuduk, apa perbuatan yang wajib dilaksanakan dalam berwuduk bagi memastikan wuduk kita sempurna, sah. Yang pertama iaitu niat. Macam mana lafaz niat? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu adalah lafaz wuduk. Apa yang wajib adalah niat yang berada di dalam hati, iaitu kita niat di dalam hati, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu adalah rukun wuduk yang pertama. Yang kedua, membasuh muka.
Macam mana membasuh muka tu Ustazah? Okey, kita kena tahu bahawa cara membasuh muka yang betul ketika wuduk adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Daripada tempat tumbuhnya rambut dekat dahi tu ada ubun-ubun. Okey, sehingga bawah dagu. Okey, daripada tempat tumbuh rambut sehingga bawah dagu, daripada anak telinga kanan sehingga anak telinga kiri. Itu adalah cara membasuh muka. Dan ketika basuhan pertama waktu kita membasuh muka, dalam hati kita niat, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Seterusnya, rukun wuduk membasuh kedua tangan. Iaitu dari tangan kanan sehingga ke bawah siku. Okey, siku anak-anak. Okey, mesti melepasi siku. Okey, dan diteruskan dengan tangan kiri juga hingga ke siku. Itu adalah cara membasuh tangan dan itu adalah rukun wuduk, wajib dilaksanakan. Okey, seterusnya, rukun wuduk yang seterusnya adalah menyapu sebahagian kepala. Bila Ustazah kata menyapu sebahagian kepala, maksudnya bukan satu kepala kita basuh. Bukan kita ambil air pun basuh kepala satu kepala. Bukan, sebahagian menyapu. Maksudnya kita sekurang-kurangnya menyapu seolah-olah 3 helai rambut. Okey, tak perlu basuh satu kepala. Boleh tapi membazir air lah. Okey. Jadi dalam berwuduk ni kita kena juga menjaga adab ketika berwuduk. Iaitu jangan membazir. Sebab tu dia kata menyapu sebahagian kepala. Okey, seterusnya, rukun wuduk membasuh kedua belah kaki. Juga seperti tangan daripada kaki kanan hingga ke buku lali. Okey, buku lali tu apa? Yang ada bulatan kecil dekat kita punya kaki tu. Yang timbul tu. Itu namanya buku lali. Mesti melepasi buku lali. Maksudnya daripada kaki kanan sehingga kaki kiri dan mesti melepasi buku lali. Okey, dan yang terakhir adalah rukun wuduk tertib. Tertib ni apa anak-anak? Mengikut urutan daripada nombor 1 tadi. Rukun yang pertama tadi iaitu niat. Membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sehingga ke siku. Kemudian menyapu kepala. Dan yang terakhir membasuh kaki sehingga buku lali. Itu yang namanya tertib. Mesti ikut urutan. Tak boleh anak-anak nak basuh kaki dululah. Tak boleh. Kena tertib mengikut urutan. Okey, jadi itu adalah rukun wuduk. Yang mana kalau kita tinggal rukun-rukun wuduk ini, wuduk kita tidak sah. Apabila wuduk kita tidak sah, bermakna solat kita pun tidak sah. Sebab itu anak-anak kena tahu apa dia rukun wuduk. Apa perkara-perkara yang wajib dalam berwuduk. Okey, seterusnya kita tengok pula sunat wuduk. Kita mestilah nak pahala yang lebih. Sunat ni bukan perkara yang wajib. Kalau kita buat dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat tak dapat dosa. Tak dapat apa-apa. Tapi mesti anak-anak nak kejar pahala yang lebih. Betul? Jadi kena tahu sunat-sunat wuduk. Okay, yang pertama, sunat wuduk yang pertama adalah membaca basmalah. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana sebelum kita memulakan wuduk kita memulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya, sunat wuduk yang seterusnya adalah membasuh kedua-dua pergelangan tangan. Di mana pergelangan? Ni pergelangan tangan. Okey, membasuh pergelangan tangan dan tapak tangan ini, celah-celah ni adalah sunat. Bila kita buat, kita dapat pahala yang lebih. Okey, seterusnya adalah berkumur-kumur. Iaitu kita kumur dalam mulut kita. Takut kita ada sisa-sisa makanan kan sebelum solat. Jadi kita kumur-kumur dan memasukkan air sedikit ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Jangan pula anak-anak masuk air telan. Jangan pula masuk air hidung sedut. Kena keluarkan semula. Okey, itu adalah sunat wuduk. Kita cuci dulu mulut kita. Kita cuci dulu hidung kita. Okey. Dan seterusnya
menyapu air kedua-dua belah telinga. Sebenarnya menyapu telinga, okey, iaitu ketika selepas kita basuh kepala, menyapu kepala, iaitu menyapu air kedua-dua belah telinga. Ini adalah perkara yang sunat. Bila kita buat, kita dapat pahala yang lebih. Tapi anak-anak kena tahu, menyapu air kedua-dua belah telinga adalah sunat. Kenapa anak-anak kena tahu sunat ni? Kerana mungkin anak-anak tengok kawan-kawan anak-anak tak basuh telinga. Lepas tu kita kata, tak sah lah wuduk kita. Tak, sebenarnya wuduk dia sah. Sebab apa? Sebab membasuh kedua-dua belah telinga itu adalah sunat, bukan perkara rukun, bukan perkara yang wajib. Jadi lepas ni anak-anak dah tahu membasuh kedua-dua belah telinga ni adalah sunat. Jadi nak dapat pahala yang lebih, buatlah. Okey? Dan yang seterusnya adalah membaca doa selepas wuduk. Bila dah tertib, dah sampai kaki, kita dah selesai. Okey? Sunat kita membaca doa selepas wuduk. Macam mana doa selepas wuduk? Okey, dengar Ustazah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baik, sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, itu adalah doa selepas wuduk. Okey, jadi sekarang jom kita tonton video perlakuan wuduk. Saksikan. Baik murid-murid, sekarang kami akan tunjukkan cara berwuduk atau mengambil air sembahyang dengan cara yang betul. Sebaiknya kita janganlah membazir air. Mula-mula kita membuka paip air itu, jangan terlampau kuat sangat atau terlampau besar airnya, cukuplah untuk membasahkan sebahagian tubuh kita. Dimulai dengan perkara yang sunat, ialah membasuh kedua pergelangan tangan. Basuh kanan ke kiri, kiri ke kanan. Basuhlah sehingga ia bersih. Kemudian kita berkumur-kumur. Ya, kita tadat air sangat tapak tangan kita dan kemudian masukkan air ke dalam mulut dan kita berkumur-kumur. Boleh dilaksanakan 3 kali berturut-turut. Setelah kita berkumur-kumur, kita pula akan memasukkan sedikit air ke dalam hidung kita dan kemudian mengeluarkannya. Setelah memasukkan air ke dalam hidung, barulah kita berniat. Niat wuduk adalah perkara yang rukun, perkara yang wajib. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita meratakan air ke seluruh muka kita. Lihat pergerakan jari, ya. Pergerakan jari mestilah melalui seluruh muka kita. Bermula daripada dahi atas kemudian sampai ke bahagian bawah dagu kita. Setelah menyapu air ke muka, kemudian kita menyapu air ke tangan kita hingga ke siku. Saya ulang, kita menyapu air ke tangan kita bermula dari sebelah kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kiri hingga juga ke siku.
pastikan di celah-celah jari kita mestilah basah. Ya, pastikan di celah-celah jari kita juga basah. Setelah meratakan air ke tangan, kemudian kita berpindah kepada menyapu sedikit air di kepala. Menyapu sedikit air di kepala. Ada yang menggunakan istilah membasuh kepala, tapi saya suka menggunakan istilah menyapu sedikit air di kepala. Kemudian kita akan membasuh ataupun menyapu sedikit air di telinga. Lihat caranya, begitulah cara menyapu sedikit air di telinga. Setelah selesai anggota telinga, kita akan menyapu air ke kaki hingga ke buku lali. Sunatnya dimulai dengan anggota yang sebelah kanan. Pastikan di celah-celah jari kaki juga mendapat air melaluinya dan diratakan di kawasan tersebut. Setelah selesai anggota yang sebelah kanan, kita terus ke anggota yang sebelah kiri. Sekiranya kita mengikut susunan atau tertib, sebenarnya kita sudah menyelesaikan cara berwuduk dengan betul, insya-Allah. Akhirnya setelah selesai kita berdoa, kita menghadap ke kiblat dan kita akan berdoa, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu sahaja cara pelaksanaan mengambil wuduk atau mengambil air sembahyang. Okey, baik. Jadi anak-anak telah melihat bagaimana perlakuan wuduk yang betul. Okey, jadi tugasan anak-anak untuk tajuk berwuduk ini adalah boleh dilihat melalui link Padlet dan tugasan tersebut juga hantar di link Padlet mengikut nama. Okey, Ustazah telah susun nama anak-anak di dalam Padlet. Jadi anak-anak upload tugasan itu mengikut nama anak-anak. Boleh anak-anak? Okey, Ustazah harap murid-murid dapat melaksanakan tugasan. Kerana bila anak-anak melaksanakan tugasan ini, Ustazah yakin anak-anak telah dapat melihat dan mengetahui cara-cara wuduk dengan sempurna. Baik, jadi itu sahaja daripada Ustazah untuk Camp Bestari Solat bahagian 1 tentang wuduk. Kita akan bertemu lagi di bahagian yang kedua, okey, pada minggu yang akan datang, pada hari yang akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.